duduk dalam sama-sama dalam memegang komitmen kita. Kita terbaik, kita di komitmen, tak apa. Memang selagi kita duduk dalam perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, imam kita pergi masjid, imam kita pergi pengajian kita setiap hari ke setiap minggu, ini termasuk dalam kita punya program lah. Tuan-tuan pernah berjemaah dalam melaksanakan zikrullah. Kadang-kadang kita berzikirullah di rumah tu, wirid tu, lepas solat tu, kadang-kadang perasaan terganggu. Sebab habis kalau orang zikir subhanallah sebab habis. Tetapi dalam sudut jalan Arabillah ni, kita mencuci qalbi. Mencuci qalbi maknanya pencucian itu berlaku berterusan. Pakaian kalau kita cuci berterusan, wangi lah kan, bersih lah, kalau putih lah kan, itu juga jisim mati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap jisim itu ada pencucinya. Maka ketahuilah bahawa pencucian zikir hati ialah dengan berzikir Allah. Itu salah satu cabang untuk memperbaiki batin kita, yang mana dalam solat ada 3 kita ketahui: rukun fi'li, rukun qawli, dan rukun qalbi. Rukun fi'li apa? Tuan-tuan dari tegak, tuan-tuan hadap kiblat. Rukun qawli apa? Perkataan. Kalau lafazkan doa niat, itu lafaz niat. Salli falasbi, falatani al-adaan rumah, adalah ma'muman, itu lafaz. Tapi qalbi kita, kita yang tahu detik qalbi kita, kenapa kita jadi solat. Kadang-kadang batin kita menyebut kerana Allah. Semua orang boleh jawab kerana Allah. Tetapi di sebalik itu, tuan-tuan perhati, sebut lillahi ta'ala, tapi orang aku lain dulu. Ya Allahu Akbar. Entah nunggu imam habis dia pergi main di dulu, Tesco boleh, dia balik ke masjid. Rohani dia tu melayang kan, fikir tak bayar hutang ni. Jadi yang itu dah kita cuci. Jadi bila orang bertanya keadaan hati kita begitu, macam mana nak khusyuk Ustaz? Ada orang tanya, tanya kat Ustaz di rumah di pengajian tu, Ustaz kata yang biasa, fahamkan apa yang kamu baca. Itu normal lah, semua orang boleh. Tapi nak membenamkan kefahaman ke dalam batin, itu kerja rumit. Sudah faham ke tak khusyuk juga, ada juga. Di sini saya terlangkap. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam kesungguhan komitmen ni, jalan Arabillah yang dipelopori oleh dan para masyayikh kita, maka kita akan mendapat jazbah salih, kekuatan dia. Sebab apa? Berada dalam jemaah adalah sumber kekuatan orang Islam. Tengok ni jemaah macam mana kan? Kalau jemaah tu sampai juga maki orang, dah membuat orang hebat, dah ada double. Tapi jemaah kita tak mengatakan jemaah tarikat menuju Allah, ataupun contoh jemaah tarikat memperjuangkan Islam. Tapi dalam memperjuangkan Islam, dia ambil perkara-perkara yang ditegah oleh Islam pula. Ini tak kena lah cerita sebab jemaah tarikat kan, nak mengambil jalan menuju Allah. Dalam mengambil jalan menuju Allah, di celah-celah itu, kita dah membatilkan kita punya kekuatan kita jadi, bercampur dengan apa yang kita tekuni, yang di dalam mendapatkan sifat-sifat mahmudah,
dan membuang lipat-lipat semua, mencuci. Oh ya, tadi ambil masa ikut apa nama tadi, doa muda tu, kena ta'awuz kan, mana lupa tau. Kena ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Baru mula ayat ya ayyuhallazina amanu. Kena ada a'udzubillah minasyaitonir. Kena ada. Tentang wasal. Dan kali tak apalah. Bulan depan. Dia tak payah bismillah ya Ustaz. Apa tu? Ta'awuz. Tu adab ni. Okey. Jadi yang kita lihatlah daripada sudut kita melangkah dalam perjalanan solid, orang berjalan. Berjalan tu bukan maksud berjalan kaki pun. Berjalan tu daripada lautan apa nama tu? Kasir namanya lautan kegelapan, zulmat, berpindah kepada terang cahaya. Itu maksud perjalanan daripada penafsuan menuju kepada kesucian mahmudah, daripada sifat keburukan makhluk kepada hadrat ketuhanan. Banyak ada ni maksud ni. Daripada nafsu rendah, nafsu amarah menuju nafsu mutmainnah, dan atas lagi lah kalau boleh kekurniaan Allah lah kan. Yang mana kita kaji kitab kita Al-Ikram kan, Ibn Atta'illah, nanti kita sentuh sikit-sikit dalam bulan depan kita kan. Kita berjalan kita. Sahabat-sahabat yang baru ni kena faham, kita nak berjalan mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita baru ke tak baru ke, tekunkan hati, ikut sebagaimana yang kita kaji petang tadi, yang mata pelajaran tarjih tadi, kita buat lagi. Di samping kita ikut perbuatan Nabi, baca-baca sifat-sifat Nabi, al-tablignya, menyampaikan dakwah, al-fatanahnya, duduk dalam keadaan bijaksana, sidiknya, melaksanakan perbuatan yang benar supaya jujur kan. Kemudian apa sidik tabligh fana, kemudian amalan tabligh amanahnya. Jadi kita bekerja, kita tekun kita amanah kita, tak ada membuat perkara-perkara yang mungkar, yang melanggar apa nama itu kejiwaan Muhammad. Jadi tak payahlah kadang-kadang kita duduk kat pegawai kerjaan ke apa ke, bekerja, dia tak ada nak babitkan diri dengan rasuah ke apa ke. Dia sebab dia tahu dia punya impact apa nama tu, batin dia dah ada amanah, dah terukir amanah tu dalam batin. Jadi dia nak buat satu benda yang bercontoh, tak mahu kemudian kita tak jadi tak berasa itu. Kalau orang nak buat, kita bonus sikit juga, rasa berat ya. Itu tadi dah ada sifat Rasulullah, sifat kenabian. Tak payahlah sangat-sangat ada seminar bencana Rasulullah. Itu dari luar masuk ke dalam, kadang dia batin masih gelap, apa dulu apa dulu kan. Dia berbisik nanti apa yang pasal. Tapi bila dah ada amanah tu okey, tuan-tuan tak ada jadi begitu. Kita rasa muraqabah kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah hidup baca kita. Aku buat ni kacau, nanti aku nak istighfar, tawajuh susah, aku beli makanan haram, duit haram, ada betul lagi berkeluarga, habis dia bagi Nabi juga dah lagi kacau kan. Jadi suasana yang membentuk pada hak, dia akan menolak segala yang batil. Sebab kita duduk dalam zikrullah ni hak kebenaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan,
duduk zikir Allah tu menjana energi akan membentuk satu kekuatan iman. Kekuatan iman tu bersifat tak nampak lain yang merasai kita kan. Jadi nak membentuk pada saat itu kena ada usaha lah. Mana boleh kita sedar nyanduk je kan dalam apa nama tu satu hadis, apabila seorang tu menyebut nama Allah, sama ada nama Allah dan ataupun la ilaha illallah, maka dia akan mengganti iman dia. Dia akan, kata orang tu, memberi refreshment kepada iman dia, menyegarkan diri iman dia semua. Sebab kita bersebut Allah tu kita dah ada nafi sebab tu dah ada. Kita sebut Allah walaupun dalam batin kita tak nyebut kalimah la ilaha illallah, sebab kita ni duduk dalam disiplin cara nasyarakat ni. Dia ada disiplin dia lah. Kalau kita dah bersuruh baru dinaikkan kepada la ilaha illallah. Tapi permulaan dia asuh dengan zikir Latif Rabbi. Sebab zikir Allah mufrad, zikir tu apa nama orang bagi, zikir tunggal kan, Allah atas nama dia semata-mata. Dia akan membasuh tempat, dia akan dinaikkan besok makam suluk, naik kepada la ilaha illallah, dan kalimah itu akan meliputi tubuh dan jiwa dia. Ada permulaan dia kena asuh Allah. Dia tak boleh main randuk je. Sebab kita ada sistem. Sama juga orang pasang kereta enjin kalau apa kilang tu, aku dia pasang dulu. Pempak mana ke bawah. Kalau bawah je kilang memang kita tahu macam mana dia pasang tayar ke dulu, body ke dulu. Dia sistem. So apa juga dengan jalan alim bidah, dia sistem dia ikutlah. Orang aku besok ada orang tikai, apa zikir nak sebab dia mula dengan Allah. Dia rahsia dia. Nanti orang suluk tahulah. Buat masa ni tawajuh dia, sistem dia Latif Rabbi. Ikut je. Itu menurut tuan nak rasa satu perbezaan. Apa yang tak rasa itu batin ni gelap nol. Wang-wang sikit tak sikit, banyak tak banyak sikit. Itu yang kawan-kawan kita tengok. Ini daripada jauh-jauh ni. Sahabat kita daripada jauh. Daripada apa? Belakang kan. Sanggup tu. Daripada nak kesemuan. Itu kalau kita fikir pada dia, orang kata people has been chosen. Chosen people. Allah bagi apa pilihan. Isa sepilih. Macam tajuk drama. Kewalian tu kan. Takut lah. Jangan kita esok-esok semangat. Hari ni semangat, esok lusa. Payah lah tu kan. Kita tanya Allah. Doa berdoa. Doa supaya Allah bagi kita kekuatan hati. Kan? Ada kekuatan hati. Ada kekuatan ekonomi. Ada kekuatan apa nama tu, tubuh badan. Besok kalau rasanya ada kekuatan ekonomi kehendak, badan tak sihat tak boleh juga kan. Tak senang jauh nak datang. Okay. Jadi yang nak kita basuh tu qalbi, yang akan sabit dengan dia, kita bagi diri terperi. Maksudnya diri yang apa nama tu, Latifatul Rabbaniyah, yang ada hubungan kita dengan Allah. Dia je mengetahui rahsia dia. Diri yang dalaman, yang mana bersifat sir, rahsia dalaman, berasuhan kepada rohaniah kita. Itu lagi banyak nama lah. Jadi kita nak gali lah. Jadi kita gali berzikir, dia akan menerbitkan cahaya. Cahaya itu harta. Harta kepada diri kita dan apa nama tu, keluarga.
Sebab apa? Bila kita terketerbitkan cahaya tu, sabit dengan buat-buat Nabi ni, dia akan rasa kok benda lain lah, perubahan lah, Tuhan nak nampak lah, dan lain lah. Jadi harta tu sesuatu yang memberi manfaat kan, bukan nanti duit je. Kemudian bila kita dah duduk dalam keteguhan istiqamah, rezeki mencurah, Allah datangkan bantuan pasal apa? Kita nak melaksanakan syukur. Dalam firman Allah Ta'ala, barang siapa bersyukur pada aku, nescaya bertambah lagi. Ditambahnya lagi. Wa'imah dari sudut kejiwaan ataupun rezeki material, bahkan lagi rezeki hati, ketenangannya, kesyukuran kita, solat kita, dia boleh khusyuk, rezeki kita. Dan berbagai lagi lah. Kita buka rezeki Allah ni tak mampu. Walaupun dijadikan pokok-pokok isi dunia sebagai tinta, lautan sebagai dakwah, tak mampu. Dia tak mampu kira. Itu ada kesalahan. Itu yang kata tu, kita bermujahadah, menang dengan nafsu. Bukan maksud menjaga nafsu kita anti nafsu, bukan. Kalau kita mendidik nafsu, jangan berlebihan. Jangan diseret kita kepada jalan yang batil. Biar kita didik nafsu itu kepada jalan yang hak. Baru meningkat nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulaimah, nafsu mutmainah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamiliyah, khawas ala khawas. Kita nak ambil arah dari Nabi. Okay. Kita punya orang mukmin awam salih ni minimal nafsu mutmainah, tenang. Bila nafsu itu tenang, dia akan menuju menarik benda yang baik. Menarik benda yang baik, dia akan tolak benda yang batil. Lidah jadi baik, daripada kurang ajar jadi apa nama tu, berhati-hati. Alhamdulillah. Dan cakap yang bukan tak boleh. Tindakan fi'li pula badan al-badan ni kan, dengan ampun ni. Dulu gangster tidak fikir nak menampur nombor. Aku tunggu. Esok aku tunggu. Dia telah badan aku seorang katanya badan. Memang pandang tunggu. Model dulu gangster. Tua je dia pun. Terus dia belum bangga, dia belum korang dulu. Tahun 80-an dia macam sampai muda dia tu slow keluar je. Rantur je. Apa kena lah. Jadi kita ajar sih. Jasadnya amanah. Dia tu sifat Rasulullah. Jaga amanah. Lakukan perbuatan baik kan. Tubuh kekuatan kita. Sudah ada pelajaran orang ni. Dan tubuh kaki ni. Guna nikmat yang betul. Baik betul. Tapi dalam perjuangan lain lah. Menyelamatkan keluarga. Kita diserang. Tak apalah. Gunalah segala. Bila segala petekor. Dipandu apalah. Gunalah. Itu perjuangan kita. Mempertahankan diri. Mempertahankan keluarga. Mempertahankan agama. Itu aja. Cuma jangan digunakan selalu tepat. Nak suruh nak orang kan. Ada darjat tu dah. Pertama yang menjadi jiwa menjadi nafsu amarah tu. Amarah tu kan pasal marah. Kebetulan Arab istilah tu. Dari sudah makna bahasa nafsu yang liar, nafsu yang tak terdidik. Apa benda segala, apa nama tu, yang merentang, apa memujuk lalu, melintang patang, sabu macam baik yang baik, yang jahat, lalu minum ke dosa-dosa besar, satu semacam tak dikesan. Di bawah hari bila ni, mungkin dia terbuat dosa, tak bisa nafikan, tapi ada penyesalan. Allah,
Lalu dia saya, aku dah salah. Istighfar. Astagfirullah. Aku terima. Dari janji Allah ada kuasa. Gunung Uhud kamu datang pada aku dosa. Mesti aku ampunkan. Aku Uhud itu baru seorang dia. Dan Allah yang janji Allah ampun. Buatlah. Ini doa dia juga bila dapat. Mencoba semua. Ya, Allah bila aku dah berdosa betul. Ada yang tak ambil ilmu ni takut. Ustaz boleh bawa ke saya ni kotor. Memang dia kata. Badan saya jiwa kotor. Habis itu yang kotor. Sehingga dah kamu jadi malaikat tu saya datang. Aku bayar datang. Kalau datang sucikan diri. Dia masalah bahawa. Jadi dalam kita membentuk apa ini? Dalam menyusun diri juzuk-juzuk diri ini, pertama-tamanya dia letak penyesalan dia diberi warid oleh Allah Ta'ala, disebut al-intibah. Perasaan ini kembali kepada Allah, mentaubat kepada Allah. Yang itu datangnya ada setengah faham. Aku taubat ada situ-tu, aku taubat lah, ni pencin dulu. Jangan itu salah konsep, salah pemahaman. Taubat bukan pencin. Ajar menyebutkan kamu meninggal pada izin. Tak ada. Dia bila tiba ya ambil lah. Kalau Allah beri peluang kita dalam taubat, kalau Allah ambil, tak boleh juga. Kalau kita tak boleh peluang, jadi masa yang kita ada itu gunakan untuk bertaubat. Sebab orang menunjukkan kadang-kadang Imam Fiqh dia menyatakan bertaubat itu susah. Kita kena tinggalkan sesuatu. Dia nak bertaubat pada dia. Aku ni, aku tak mahu. Bisikan syaitan bisikan. Taubat sebuah balik. Bukan soal buat balik. Soalnya kita ada rasa nak kembali kepada Allah. Allah kira wa imma orang yang dah membunuh 100 orang, tetapi malaikat maut, malaikat rahmat dengan malaikat azab berkebut. Dia suka ni banyak mana. Malaikat azab dah kata dia dah bunuh 100 orang. Aisyah malaikat rahmat kata dia ni dah berjalan 100 orang, dia dah berjanji nak taubat kepada Allah. Dia suka dia membunuh, suka. Dekat dalam beberapa hasta je, dia lagi dekat kepada nama mohon taubat tadi, walaupun dia dah melakukan dosa besar. Suka-suka dia mereka rahmat, aku nak dia lagi dekat kepada keampunan tadi. Dapat dia masuk, sambung dia masuk syurga. Jadi Allah kira Allah akan Ta'ala akan menilai kita. Jadi jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Dapat buat dosa, terlalu dosa, minta ampun. Nanti dia itu suka-suka. Nama-nama tuan-tuan berbeza sifat. Bukan tanda Allah di sifat tu. Kita dah suci orang sudah. Kemai dah bukan. Allah akan datang kita jadi slow. Melaksanakan dosa besar, dosa apa-apa sekalipun, dia jadi slow down. Kita ada taubat tadi terima Allah. Kadang-kadang dia nak buat dosa pun dia tak ada niat nak suruh down pun, tetapi nak buat yang dia halangan. Elok nak pergi tempat tak elok, member ajak-ajak pergi masjid, pula ni pernah je gitu. Tuan-tuan tak tahulah masing-masing lah. Itu jalan halangan. Itu tanda tuan-tuan dirahmati Allah. Bukan nanti kita ajak ke masjid ke, itu mungkinlah salah satu. Dia akan datang pertolongan demi pertolongan Allah Ta'ala. Dia kata mengenai soal Allah Ta'ala luar rahmat dia, luas kebijaksanaan dia, tak tergambar kita. Bila kita taslim dalam solat Allahu Akbar, dalam solat ni besar diri kepada Allah Akbar, masuk zikir dan kuaikian.
tepung. Penyerahan itu berlaku. Apa saja tanggungan yang Tuhan rasa berat, kita akan jaringan kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam taubat itu sendiri, kalau mau istighfar tu, disebut dalam hadis, maka siapa yang melazimi istighfar, nescaya aku angkat kepicikan dia, angkat lelah dia, angkat keletihan dia di dunia, dan akan bergantikan dengan ketenangan, kesenangan dan kemudahan. Malah tinggal istighfar. Tak kira ada masalah hutang dia, pendatang berbagai bentuk. Ini janji Allah Ta'ala. Jangan kita bergaduh lah. Aku tak boleh pressure lah. Aku tak boleh lah. Dan kita ada dalam perlindungan. Kita jangan jadi orang kufur. Ada masalah dia ambil jalan singkat. Cucu gaduh lah. Naik batu, usah syaibu. Kan? Maka orang Islam dia itu. Jangan lakukan. Mohon Allah mudahkan kita. Betul lagi. Baik, jadi kita ringkaskan belakang kita. Dia sampai itu terselit kepada terselit pertanyaan lah. Setelahnya ada ada mikrofon. Nanti ada pertanyaan. Sekop atau macam dengan sisi pertanyaan. Salam. Ya, tapi macam inilah. Kita jangan risau. Kita dalam jalan Allah tadi. Jalan kafiat. Kafiat kita tak boleh cakap umum. Kafiat dalam sesi tarikh. Akan di muka waktu akan datang. Jangan risau lah. Dalam beramal ni kena pelan-pelan. Kita tak boleh nak kontrol. Ini bukannya apa juga. Jangan. Kita kena judi hati. Kita kena jaga. Kita jaga. Itu mampu saja kan. Laut ni macam ni. Hidangan Allah Ta'ala ni. Ada bangga kau dia. Orang bangku. Kami bangku. Nak dia rabu semua. Ambil yang dekat-dekat sikit-sikit. Nasi, daun. Esok-esok, betul tak sikit-sikit. Itu punya tanya tu pasal adat. Bukan nak umum dalam rumah. Kadang kata pelan-pelan. Akan dibuka akan datang. Nah esok. Mungkin bulan nanti, mungkin datang lah macam ni. Datang, sabar-sabar gitu. Nah esok. Yang penting yang tadi tu. Untuk tuan-tuan tu, itu ibu dia. Lagi 70,000 kali ganda kata dia. Dalam jalan Allah. Saya tak? Jadi aku nak 70,000 orang. Yang kita buat tadi, Qadli 70,000 kali kan power ni. Daripada dalam jalan Allah. Kadang-kadang kita bahaya. Aku fikir asal. Jadi manusia tu ada. Fikir asal jangan Allah. Kalau boleh aku nak akan tinggi. Akan khafi. Apa. Yang disebut tadi aku. Secara tak langsung dia etikatkan zikir Allah terendah. Kamu merendah Allah Ta'ala. Mana sama berada. Macam senang surat. Habis tu fikir tu. Kamu kalimah Allah mufrad tu. Nama bagi diri zat. Siapa yang bagi nama kepada diri zat tu? Kalau bukan dirinya sendiri. Allah Ta'ala. Kamu rasa etikat tadi dah berbuat yang tidak. Nak bisa syahadat kali. Dah baru lah. Mana orang yang bisa. Berbuat tidak. Merendahkan zikir. Yalah Tuhan. Orang kali pun ada Tuhan. Saya ingat begitu Tuhan. Yang rendah tu kamu nak zikir. Ilmah. Keyakinan kita rendah. Allah tu kita rendah. Layak Allah kita. Maka saya nak tampur itu nama dia. 89. Khalifah itu kan awal. Awal kan. Teman ke bapak ni. Jangan tetap kita maaf sekali juga. Yang mana betul Nabi dalam kita. Allah itu tinggi. Kita menunggu pertolongan dia. Yang memberikan pelajaran tu para masyaikh yang dah gaji Al-Quran.
Disebut dalam Al-Quran bahawa dikaji 5,000 tu berjumlah. Ismu Azhar tu lebih kurang dikira oleh para ahli ulama Sufi ada 5,000 kali Al-Quran. Lebih kurang lah kita tak ada tepat. Lebih kurang. Jadi dia ambil ni semua. Kita isi diri kita dari mana Ismu Azhar 5,000 kali. Maka dia galakkan lebih lah. Tapi disebut dalam tu ada minimum. Banyak gambaran lebih sangat 500. Kita sebut saja kena hadah saja. Mana buat kata orang tu bayi penari tu. Kalau orang dari bulan tawajud 5,000 bisa dapat. Zikir kata contoh 1,000 dalam subuh. Mentang nak keluar ke makan 5 je lah. Allah. Bahkan lebih. Kalau betul lah kalbi kita ada digital ni lebih. Kita ni kalau beli digital kan. Kan macam cantik kan. Kadang-kadang kita dengan digital tu dia apa dia dah seronok lah banyak digital dia mengelak pula. Maka Allah kata digital apa semuanya duduk, semuanya berbalik. Kalau berdiri tadi disebut jumlah pun tetapi cuma disiplin kita nak melihat dia kita tu rajin tak rajin. Kadang jadi hati-hatilah. Dalam kafiat ada tapi sesi personal. Kamu kalau sahabat tak kamu salah. Itulah yang kita perlu. Atau kita bertipu syaitan. Ada apa lagi tanya? Ustaz, kita mencari menggali diri yang keperi kan, menggali kan sejauh mana dan sedalam mana yang kita nak menggali tu, dan apa yang kita nak gali sebenarnya dalam diri kita tu, dan sejauh mana sedalam mana yang kita nak cari tu. Dan kita tahu pengakhiran kita redha Allah Ta'ala, tapi dalam proses kita mencari, menggali tu, apa yang kita nak kutip, apa yang kita nak ambil, sampai kita dapat garisan penamat, kita sampai dah dapat redha Allah Ta'ala. Dia kita kena faham kan, pendirian kita dalam menggali itu, kita nak mendapatkan insan kamil, diri manusia yang kamil, maknanya lengkap sempurna, yang membawa juzuk kepada juzuk Muhammad, membawa kepada jiwa Rasulullah, jiwa kenabian. Bukan diri Nabi, tetapi mendapatkan jiwa. Kita gali itu, kita umpama membuang mazmumah, menggantikan dengan mahmudah. Itu penggalian kita. Kalau kita korek tanah, kita buang, kita mendapatkan emas. Emas tu mutmainah, dan ke atas kejiwaan. Dia punya benchmark dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, Allah sebut, sesungguhnya Nabi Muhammad itu suri teladan untuk kamu semua. Suri teladan itu benchmark kita kan. Jadi dia punya pengakhiran ni mesti dapat jiwa Muhammad, kesantunan Nabi, kepemurahan Nabi, sifat perjuangan Rasulullah. Jadi kita banyak sebut ikut sunnah Nabi, ikut apa. Tapi betul-betul ikut. Jangan kita anggap hanya sunnah itu melibatkan pakaian, melibatkan apa makan, cara makan. Itu luarannya. Bila kita mendapat integriti dalaman, apa tu pure, lemah pure tu, dia akan menyinari otomatik. Kita akan mau ikut sunnah Nabi yang lain-lain. Negara kita. Dan hati batin kita, lazat dan berkasih-kasihan kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang tinggi dari itu? Dia kira tanya, akhlak dia tu. Rasulullah disebut sebagai apa? Habibullah. Itu dari kita punya benchmark kita, pengakhiran kita betul. Tidak ada dulu dalam kasihnya Allah. Kita dapat merasa kasih dengan Allah, mahabbah.
Itu dah besok kita punya key kita nak pegang. Berdasarkan kapasiti masing-masing. Macam mana kedekatan cinta. Cinta kita dengan manusia pun macam-macam peringkat. Contohlah kamu Tunang lain rasa. Udah kahwin sebulan 2 lain rasa. Kahwin sebulan 2 bulan 4 bulan 5 bulan setahun lain rasa. Tapi yang bahayanya makin lama makin runtuh. Kita dengar Rasulullah, dengan Allah Ta'ala jangan macam ni. Kalau kita macam kita rasa bahaya, berusia lagi, aku kahwin makin berusia bukan dari sana. Kita runtuh. Kita dengan Allah Ta'ala makin lama makin suka. Lain namanya tu lagi diuji, lagi kita rasa lain dengan Allah Ta'ala. Makin baik. Kekuatan untuk dekatkan dengan Allah Ta'ala, inti kita dia kata pemahaman lah. Pemahaman Rasulullah tu sendiri pintu kepada Rasulullah. Kalau tak ada pintu jangan masuk. Terima kasih. Penggalian tu ialah kita letak target adalah diri Rasulullah SAW. Kemudian datanglah redha. Kalau kita dah jadi kekasih, automatically dah Allah redha kan. Mana ada kekasih, nama kekasih, martabat kekasih kita disepok oleh kekasih kita, tak ada. Mesti dia akan belai, dia akan kasih, dia akan menyatakan tanda-tanda kasih kan. Ingat lagu, kalau hati sudah suka, semua indah saja. Tapi dulu kan, masih tengok kalah. Mana janji Nasrul dulu punya izin. Jadi keadaan begitu. Allah Ta'ala buat kita walaupun ujian berat. Kalau ada duduk tempat kekasih tadi, tak ada apa rasa teruk. Bahkan kita rasa beruntung Allah Ta'ala datang. Sekali kita ada keluh kesah, biasalah jika manusia kita kan minta apa balik. Tak perlu kesal tu sebab ada waktu jadikan pun nak keluar bawah perut, nak bangun dah nak tergesa-gesa. Itu sebab manusia. Ingat kita rasa aku lah gagal ujian ni, aku tadi nak mampu. Jangan besok itu normal lah kan. Minta ampun balik, minta pertolongan Allah balik. Aku dah ni fakir ya Allah, tolong bayar aku kesabaran. Sabar tu kita minta Allah Ta'ala. Bukan kata aku sabar. Kalau ujian sabar, minta Allah. Tak sampai 10 minit kan kena. Kena yang tak mampu kita terima Allah. Sudah. Baca. Jadi dulu ya. InsyaAllah. Dia maknanya penggalian tu sebabnya bermula pada niat. Jika niat kita nak terpesong, dia terhenti di situ lah. Dia maknanya sangkut. Dia dah sangkut situ. Maknanya kita kena balik pemerintah diri lah. Tak mana boleh silap ni kan. Kita tahu diri kita dah tak mampu pula. Tak boleh lepas. Ada halangan. Terlibat dalam perjalanan ada beberapa gunung yang kita kena hadapi kan. Dalam ujian ujian harta, halangan-halangan, ujian sakit, ada beberapa perkara yang ditakuti manusia. Sakit, lapar, punya harta, ada banyak lah. Itu memang ada. Jadi bila kita melepasi benda itu dengan pertolongan Allah, sebenarnya itu bukan pasal kita kuat. Itu pasal Syekh Abdul Rahman Jaafar. Dia banyak ada cakap kita menjauh diri. Dia banyak menjauh kita kembali kepada Allah. Kita dah sedar dia, kita tak ada apa. Dia bawa manhaj macam tu. Dia sama jalan Nasrani tu. Kita kena faham. Mana yang ikut baik boleh diambil, kena ambil. Kaji teliti. Guna poin-poin dia lagi. Jangan kita risaulah.
Sebab ilmu Allah Ta'ala di luar. Penuh ke mana berilmu? Apa timur ke barat kan? Semuanya menatijakan kebesaran Allah, pertolongan Allah. Jadi seolah nama Allah. Cuba di mana Allah? Rasa berharap kan. Sentiasa bergantung harap. Yes. Setiap saat. Jadi okey ya. Mana ni lah? 4% sebab tu. Jadi Alhamdulillah kita Tak satu. ada perintah Allah nak. Assalamualaikum Ustaz. Ada satu soalan. Kalau contoh kita tengah buat azab tawajud tadi, jemaah ha. Tiba-tiba terbatas semayang. Macam mana nak buat Ustaz? Bangun ke ataupun terawih ke? Macam mana? Dari segi Terima kasih Ustaz. sama dari segi adab ni dah. Kalau lama contohlah tawajud tak berlangsung dalam 30 minit. Kita baca wudhu. Teruskan lagi. Tetapi sekiranya baru 30 minit baca, boleh keluar dulu pelan-pelan. Teman pun tak batal, tuang tak cuit lagi. Ambil wudhu ganti. Kalau 2-3 minit dia wudhu masuk kali tak apa. Cepat-cepat Cepat. Tapi dah berlangsung 30 minit itu kata tak payah lah. Duduk tekun. Kita tak nak ganggu majlis. Duduk ganggu hati kita. Aku dah berada pada Allah. Masa baca wudhu je dah kosak semua Allah. Kita bijaksana. Sejalan ni nak wafil, jalan sunat. Kalau ini contoh dengan solat, itu lain cerita lah. Ini syar'i wajib. Kita buat sunat, wafil sunat. Sunat untuk mendekatkan hati dengan Allah. Tapi bagi orang sufi ada tidak. Rasa wajib. Wajib atas kadar dia ni. Kita kamu orang kawan tak. Boleh kamu tak berzikir dosa. Awak kena wajib masuk gaduh. Ada saya jumpa kata kena macam tu. Tak sah ni kita berimam dengan orang masjid ni. Kenapa? Selagi imam dia belum makam tahlil. Sudah awak cakap dia ni problem. Awak cakap dia sangkut kan. Sangkut kat situ lah. Dia kata apa? Dia cakap tak sah kita berimam dengan imam masjid ni. Kenapa saya cakap ya? Sebabnya selagi belum makam tahlil. Sudah apa belajar mana ni. Dia cakap ya. Tinggal terus lah saya nak pesan Ustaz. Kata imam tu belum tahlil tak sah. Kira macam tak layak lagi katanya gitu. Saya tak tinggal lah hidup tak boleh. Habis yang orang yang zaman dulu-dulu tu yang terima perintah semayang bila masa dia masuk tarikat ni tak sah. Memang belum kita sistem sebab ni tak wujud lagi. Kacau. Ada lagi kan. Rasulullah kan hantar hawawe kan. Dulu Rasulullah kahwin je. Nak ada nak makan-makan ni kan. Banyak orang saudara. Itu lah tak orang marah. Dia nak cari orang tadi. Kita view kan. Makan ni. Dia dah si cakap ke dia lah satu kampung tak solat dia dah hanya Tapi sudah. Dia mau tarikat ke? Dia ada tarikat ke tapi tak tahulah macam mana jalan dia. Mak kata Ustaz, kita malah nak fikir, kita dengar rasa macam limpang, tertinggal dah. Tak ada masalah. Banyak kerosakan. Kerana kalau kita nak awal kumpul kata orang. Betul. Dia senang dia Ustaz cakap rasa pelik macam mana tinggal. Dia debat-debat tak jauh. Kita ringan. Betul. Hati tenang. Jadi kita fokus diri kita saya mau. Jadi betul. Jadi kalau kita nanti Ustaz nanti kita cerita dan sudah barang. Sudah